Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Okay, hari ini cikgu akan mengajar berkaitan dengan tema bantu diri anda. Okay, hari ini cikgu akan terangkan sebuah sedikit berkaitan dengan stres dan kemurungan. Okay, stres dan kemurungan apa kaitannya? Sebenarnya bila dilihat dari segi antara dua perkara ini sebenarnya ada kaitan. Okay, apa itu stres? Apa itu kemurungan? Nah, stres ini sebenarnya apa yang anda akan rasai akibat daripada masalah-masalah tertentu. Itu sebenarnya. Dan kemurungan pula ialah lebih kepada kesan. Itu kesan daripada beberapa perkara. Contohnya kehilangan keluarga yang tersayang. Contohnya penyakit. Itu contoh-contoh. Jadi ingat, kalau kedua-dua ini ialah lebih kepada penyakit mental. Kita tak kisahlah kita ni berumur 10 tahun ke, 12 tahun ke, 50, 60, semua mempunyai risiko tinggi untuk menghadapi kemurungan. Jadi murid-murid, cikgu mohon bila murid-murid rasa stres, tolong jaga dan kendali sebaik mungkin stres murid-murid. InsyaAllah kalau murid-murid mampu kawal stres ataupun kesedihan murid-murid, InsyaAllah kemurungan jauh daripada diri kita. Okay, masalah ataupun risiko penyakit mental ini ialah paling berbahaya. Mental ni tak semestinya sakit mental, contohnya seperti gila dan sebagainya. Itu ialah antara contoh yang lain. Contoh penyakit kemurungan ni dikaitkan dengan postpartum. Postpartum ini iaitu lebih kepada meroyan, kalau dalam bahasa kita lah, bahasa Melayu, meroyan. Okey. Perkara lain contohnya seperti kesedihan ataupun menahan sakit yang terlalu lama. Okey, kemurungan ini berlangsung selama dalam 2 minggu berlarutan. Jika tidak dikawal, kemurungan ini akan menjadi kekal. Namun murid jangan risau, kemurungan ini boleh diubati. InsyaAllah ubat boleh kalau murid-murid percayakan diri. Okey, jadi perkara yang kita akan bincang hari ini, stres dan kemurungan itu sebenarnya kita mampu elakkan. Cegah lebih baik daripada mengubati, betul tidak? Okay, itu yang terbaik. Ubat yang terbaik itu mencegah, lebih baik daripada mengubati. Okey, jadi kemurungan, macam mana kita nak elak kemurungan? Okey, kita lihat di sini ya. Jadi tadi bila kita lihat, apa yang cikgu yakin, murid-murid mampu untuk mengawal ataupun mengatasi masalah kemurungan ini. Ingat, pada musim COVID-19 ini, terutamanya daerah-daerah ataupun kawasan-kawasan yang dikenakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, ataupun PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan, diperketatkan mengikut kajian oleh KKM kita sendiri. Tahun lepas 2020 terlalu banyak masalah kemurungan. Kemurungan sebab apa? Disebabkan duduk rumah tak tahu nak buat apa-apa. Jadi murid perlulah bijak. Jangan duduk di rumah tengok handphone, tak boleh. Ni murid haruslah bijak mengawal emosi murid-murid. Emosi dan kemurungan perlulah ditangani dengan bijak supaya murid-murid sihat walafiat, insya-Allah. Okey, ingat, yang pertama, kalau murid-murid nak sihat, ingat benda yang pertama, siapa yang cipta murid-murid? Tuhan. Kalau dalam Islam, Allah. Ingat, kita perlulah jaga diri kita sendiri. Ingat kepada orang yang kita sayang. Siapa yang jaga kita dari kecil, semua. Kalau kita susah sangat juga nak percaya, ingat, kita sebenarnya hidup tidak lama. Jadi hargai sebaik mungkin kehidupan kita selagi kita masih bernafas. Boleh? Ingat, nyawa kita ni, otak, mental, fikiran, muka, tubuh badan, nyawa, kesihatan, jagalah. Ingat, jagalah badan, kesihatan anda sebelum anda sakit. Jadi nikmatilah kehidupan sebelum kita mati. Boleh? Ingat, kemurungan ini dapat beberapa masalah ini, mohon jumpa dengan pakar motivasi, psikiatris. Kalau di sekolah kita ada apa?
kita ada guru kaunseling ataupun kaunselor. Okey, ingat perkara ini jangan dibiarkan begitu saja. Perlulah kita utamakan. Okey, boleh? Okey, jadi latihan kita hari ini kita lihat semula. Tugasan kita hari ini terbahagi kepada dua. Okey, tugasan yang pertama ialah murid mendengar penerangan daripada guru. Itu berdasarkan bahan rakaman video yang telah cikgu post di dalam YouTube. Okey, tugasan yang kedua pula, andaikan rakan anda mengalami tanda-tanda masalah kemurungan. Jelaskan langkah-langkah yang perlu anda ambil untuk membantunya. Okey, jadi cikgu nak murid-murid jelaskan 5 langkah yang perlu murid ambil untuk membantu rakan anda yang mengalami masalah kemurungan. Sekurang-kurangnya 5 isi ataupun kaedah langkah-langkah yang murid-murid boleh bantu rakan murid-murid untuk mengatasi masalah kemurungan ini. Terutama rakan-rakan kita. Bila lihat rakan-rakan kita dalam kemurungan, janganlah biarkan mereka. Kerana kemurungan ini memburukkan keadaan, memburukkan kesihatannya lagi. Okey, jadi kemurungan ini boleh ditangani dengan baik dengan bantuan sokongan rakan kita. Okey, jadi apakah langkah-langkah? Bagi cikgu 5 langkah. Okey, 5 langkah yang sesuai boleh murid-murid nyatakan. Jadi cikgu nak murid-murid letak di dalam buku murid-murid soalan ini seterusnya. Okey, soalan ini seterusnya murid-murid boleh buat jawapannya dalam bentuk peta item. Jadi peta yang paling sesuai apa? Peta yang paling sesuai ialah peta buih. Okey, boleh? Okey. Jadi sampai sini saja PDP kita hari ini. Bye.